Okay, so keelektrikan dan kemagnetan, topik 7.3 yaitu kemagnetan. So, saya percaya sekarang semua kamu sudah tahu apa itu magnet, sudah pernah nampak magnet dan sudah pernah guna magnet. Okay, mungkin ada yang suka letak magnet di fridge ataupun suka main magnet. Saya ingat ada magnet yang budak-budak ataupun anak-anak kadang-kadang suka main yang magnet yang sangat kuat, ataupun guna magnet untuk apa sajalah. Banyak tujuan yang kita boleh guna magnet. Alright. Now, so kenapa yang magnet butang melekat pada papan putih? So kadang-kadang ada magnet yang kita letakkan pada papan putih ataupun di fridge. Okay, ataupun di peti ais. So butang ini telah dilekatkan dengan kepingan magnet bagi membolehkannya melekat pada permukaan papan putih khas. Saya rasa ini kamu semua tahulah. Kamu lihat saja di belakang satu magnet, satu butang ini, dan ada biasanya warna hitam bulat, ada magnet di belakang. Ya, ada juga magnet yang berbentuk U, ada juga magnet yang berbentuk panjang dan sebagainya. So all kinds of magnets, dan sebenarnya tanpa sadar kita sebenarnya menggunakan magnet setiap hari sebenarnya. So what is a magnet? Ataupun macam mana magnet itu dihasilkan? So ada dua cara di mana magnet boleh dihasilkan. Okay, yang pertama ialah magnet boleh wujud secara semula jadi dalam bentuk batu magnet. So ada batu-batu tertentu yang memang batu-batu ini secara semula jadi mempunyai ciri-ciri ataupun mempunyai sifat-sifat magnet. So an example of this is apa yang kita panggil sebagai lodestone, L-O-D-E, lodestone. So lodestone ini adalah sejenis batu yang mempunyai ciri-ciri ataupun sifat-sifat seperti magnet. So kamu boleh ambil batu ini dan menggunakannya sebagai magnet. Now, walau bagaimanapun selalunya magnet yang kita gunakan sekarang ini ialah magnet buatan manusia yang diperbuat daripada bahan-bahan seperti besi, keluli, kobalt dan nikel. So biasanya magnet-magnet yang kamu nampak setiap hari dibuat daripada bahan-bahan ini, dan magnet ini boleh digunakan secara meluas dalam kehidupan harian. Alright, so that's just so most of the magnets yang kita gunakan ialah magnet buatan. Alright, so ada 4 sifat magnet utama yang kita akan sentuh pada hari ini. Yang pertama dan yang saya rasa semua orang tahu ialah sifat magnet ialah dia menarik bahan magnet. So bagi kamu yang suka main dengan magnet, kamu boleh perhatikan yang magnet ini dia akan menarik bahan, tapi bukan semua bahan yang dia akan tarik, tetapi dia akan menarik bahan-bahan tertentu saja seperti logam, seperti besi dan sebagainya. So bahan-bahan ini kita panggil sebagai bahan magnet. So biasanya logam, besi, keluli, semua yang kena sentuh tadilah, kobalt, dia boleh melekat ataupun dia boleh tarik bahan-bahan ini. So dia punya sifat ini membuatkan dia sangat berguna lah untuk proses seperti bila kita mencari logam, kita boleh menggunakan magnet untuk membezakan jenis-jenis logam. So for example, kalau kita tidak pasti sebenarnya satu bahan itu adalah besi ataupun logam yang lain, kita boleh menggunakan magnet untuk menentukan apa jenis. Alright, kita boleh guna magnet untuk melekat pada sesuatu bahan, contohnya di fridge. Kita boleh gunakan magnet untuk melekat di fridge, dan magnet itu tidak akan membuat apa-apa lubang ataupun tidak akan merosakkan fridge itu, tapi kita boleh cabut saja apabila kita sudah selesai. So mungkin kita guna magnet untuk lekatkan satu keping kertas di fridge ataupun sebagainya. Right?
So all of these things kita sudah tahu dan sudah pernah nampak. Now, the second one yang menarik ialah setiap magnet ini dia berkutub. Ada hujung dia. Kita panggil sebagai, so usually kita panggil sebagai kutub utara dan kutub selatan. So kenapa dia panggil sebagai kutub utara dan kutub selatan? Ialah ini adalah kerana salah satu lagi sifat magnet, yaitu kalau kita lihat, saya lompat satu sifat di sini. Kalau kamu ambil satu magnet dan kamu gantung dia, maksudnya kamu gantung dia secara bebas ataupun kamu kasih terapung di atas air. Ya, kalau kamu ada cara untuk kasih terapung dia mungkin menggunakan gabus secara bebas. Maksudnya tidak ada apa-apa yang menghalang pergerakan dia. Kamu boleh perhatikan yang magnet ini akan secara semula jadi putar ataupun pusing sehingga dia menunjukkan arah utara dan selatan. So, oleh kerana itu, hujung yang menunjuk pada arah utara kita panggil sebagai kutub utara dan hujung yang menunjukkan kepada arah selatan kita panggil sebagai kutub selatan. So, apa yang dilakukan dahulu oleh para mereka yang melayar di laut ataupun mereka yang melakukan perjalanan ke mana-mana, apa yang mereka lakukan ialah untuk mencari jalan mereka menggunakan magnet. Okay, dan mereka akan gantung ataupun mereka akan kasih terapung di atas air, dan dengan menggunakan magnet mereka boleh tentukan sama ada satu arah itu menunjukkan ke arah utara ataupun selatan. And then kalau kamu tahu mana utara dan selatan, kamu boleh juga lah tahu mana arah timur dan barat. So ini adalah cara-cara lah yang mereka guna untuk ataupun salah satu guna untuk magnet. Okay, sebenarnya nanti kita akan sentuh tentang penggunaan magnet, tapi kita sudah sentuhlah salah satu. And now, ini pun penting, kutub yang sama jenis akan menolak dan kutub yang berlainan jenis akan menarik. So sama seperti tenaga elektrik, okay? Kalau English dia bilang opposites attract. Yang berlawanan ini akan menarik satu sama yang lain. So kutub selatan dengan kutub utara secara semula jadi akan ada tarikan di antara dua kutub ini. Tetapi kalau kamu cuba kasih bertemu ini, kutub selatan dengan selatan, so yang sama jenis ataupun kutub utara dengan kutub utara, kamu boleh rasa magnet itu dia akan tolak, ya, ada tolakan dan dia tidak mau melekat satu sama lain. Tetapi kalau utara dengan selatan yang berlainan jenis, sangat cepat dia akan menarik satu sama lain dan dia akan melekat. Ini hanya untuk kalau dua-dua adalah magnet lah, kalau dua-dua adalah magnet. And so ini adalah 4 sifat magnet lah yang secara amnya kebanyakan kita sudah tahu sebenarnya. Tapi mungkin kita tidak pernah nyatakan secara spesifik seperti ini. So oleh kerana 4 sifat ini kita boleh aplikasikan kepada banyak perkara. Okay, saya teruskan kepada slide yang seterusnya. Okay, so ini adalah contoh lah. Okay, magnet dia akan menarik bahan-bahan magnet. So kalau kita ada magnet yang bentuk U seperti ini, dia akan menarik mana-mana bahan-bahan magnet yang berdekatan. So kalau berbola besi ini berdekatan dengan magnet, dia akan ditarik oleh magnet ini. So ada kuasa tarikan lah. Kawasan di sekitar magnet yang wujud kesandaya oleh magnet. So, magnet ini dia bukan macam mana saya mau katakan. Magnet dia ada had, berapa jauh dia boleh tarik satu bahan. Right? So, kalau logam itu terlalu jauh, okay, magnet itu mungkin tidak akan cukup kuat untuk menarik logam itu. Sehingga dia masuk di dalam kawasan yang dipengaruhi oleh satu magnet. Barulah dia ada cukup kuasa untuk menarik magnet bahan-bahan itu. So kawasan di mana ada daya ataupun kesan magnet ini kita panggil sebagai medan magnet.
So berdasarkan kepada jenis magnet ataupun size magnet, dia akan berubahlah. Magnet yang lebih kuat dia akan mempunyai medan yang lebih besar. Magnet yang lebih kecil ataupun lebih lemah dia akan mempunyai medan yang lebih kecil. Dan medan ini juga akan dipengaruhi oleh dia punya bentuk. Kalau bentuk U, lain lagi bentuk dia. Kalau bentuk lurus ataupun bulat, lain lagi dia punya bentuk medan di sekeliling dia. So, kita lihat satu contoh lah medan magnet. So, ini adalah yang dimaksudkan dengan medan magnet. So, ada hujung utara dan selatan. So, north, N ialah north ataupun utara. Kalau English dia akan menggunakan N dan S, north and south. Kalau bahasa Melayu biasanya dia akan menggunakan utara dan selatan. So, U dengan S. Tapi sama sajalah maksudnya. So, kalau kamu melihat aliran dia punya medan ataupun aliran daya, kamu perhatikan beberapa perkara. Yang pertama ialah dia mengalir dari utara pergi selatan seperti ini. So, dia akan membentuk satu macam satu lengkungan lah seperti itu. Okay. Yang kedua ialah dia akan bergerak dari utara pergi selatan. Ada tarikan dengan yang sesama jenis. The other thing is setiap garisan medan. So garis-garis ini dia tidak bersentuhan. Okay, bila kamu cuba melukis medan satu magnet, pastikan garisan-garisan dia tidak bersilang ataupun tidak bersentuhan. Sebab memang dia tidak akan bersilang ataupun bersentuhan. Okay. Now, kalau kita mau lihat medan magnet secara depan mata, apa yang kita boleh gunakan ialah kita boleh menggunakan magnet dengan serbuk besi. So, kalau kita letakkan serbuk besi di atas mungkin kertas ataupun di atas meja, kemudian kita letakkan satu magnet, besi-besi ataupun serbuk besi itu akan membentuk ataupun menunjukkan jenis medan yang terdapat. So, here's a picture. So, kamu boleh melihat di gambar ini, di mana kamu boleh mulai melihat corak yang dihasilkan oleh medan magnet ini. So, di tengah-tengah ada magnet dan magnet ini diletakkan di dalam tempat yang ada serbuk besi. So, ini adalah serbuk besi, metal powder. Dan dia akan membentuk satu medan. So, kamu boleh nampaklah ada seperti garisan-garisan yang terbentuk di setiap yang terbentuk dari utara dan selatan. Okay. Now, satu lagi yang kamu perhatikan ialah semakin dekat kamu dengan ini kutub, semakin banyak dia punya garisan. Kan banyak dia punya garisan ataupun semakin berdekatan ini garisan. Ini sama dengan ataupun ini menunjukkan yang semakin dekat dengan kutub, semakin kuat itu tarikan magnet. So, sama juga seperti dalam gambar inilah. Di kutub sanalah yang paling banyak serbuk besi. Maksudnya di sanalah yang paling kuat dia punya tarikan. And so, it's very interesting lah. Kamu boleh melihat dia punya medan magnet yang ada di dalam satu bahan. Okay. So, kamu sudah melihat pelbagai corak medan magnet yang dihasilkan oleh garisan-garisan magnet yang silap, bukan melengkung, ya, tapi yang lurus. Oh ya, medan magnet yang melengkung. So, garisan magnet ini mempunyai beberapa ciri. Okay, so ya, saya sudah sentuh ini. Yang pertama ialah garisan magnet akan mengarah dari kutub utara pergi selatan. So, kalau kamu disuruh untuk lukis, kadang-kadang dalam soalan kamu akan disuruh lukis dia punya medan magnet. Pastikan kamu lukis arah anak panah ialah dari U ataupun dari kutub utara ke selatan. Yang kedua ialah garisan magnet tidak akan bertemu ataupun bersilang. Dan yang ketiga ialah garisan magnet lebih rapat antara satu sama lain di kawasan yang mempunyai medan yang lebih kuat, yaitu di kutub. So, di kutub lah yang paling banyak ataupun paling berdekatan dia punya garisan
magnet. So sama seperti yang kita sudah lihat tadi lah. Oke, kalau kamu cari di Google pun semua akan mengikut ciri-ciri ini. Alright, so electromagnet. So di sini yang kita akan mulai melihat apa kaitan magnet dengan electromagnet. So some very interesting things. Magnet dengan elektrik ataupun arus elektrik ini sangat berkait rapat. Kerana arus elektrik juga mempunyai kesan magnet. So maksudnya asal ada pengaliran tenaga elektrik, asal ada arus elektrik secara semula jadi dia akan mempunyai kesan magnet. So sebenarnya kita sentiasa dikelilingi oleh kesan magnet. Apa maksud saya? Asal ada wire di rumah ataupun apa-apa saja yang menghasilkan tenaga ataupun mengalirkan tenaga elektrik, dia juga sebenarnya menghasilkan satu kesan ataupun satu medan elektrik. Yep. Kadang-kadang dia kuat, kadang-kadang dia tidak kuat. Semakin kuat dia punya arus elektrik, semakin kuat juga dia punya kesan magnet. So biasanya di sekeliling kita sebenarnya sentiasa ada kesan magnet ini. Tapi biasanya yang ada di wire-wire biasa ini tidak terlalu kuat lah. Tapi memang ada sebenarnya. So ini kita panggil sebagai elektromagnet. So elektromagnet ialah sejenis magnet yang mempunyai kesan magnet untuk sementara waktu apabila arus elektrik dialirkan melaluinya. So ada magnet yang kita panggil sebagai magnet tetap. Contohnya magnet yang kita gunakan di peti ais ataupun magnet-magnet yang kita selalu main, yang kita biasa bawa jalan-jalan itu adalah magnet tetap di mana dia sentiasa ada medan magnet. Dia tidak berhenti. Alright. So dia berguna. Of course dia berguna. Tapi ada masanya di mana kita mau ada magnet yang kita boleh kawal. Kita boleh on dan off. So elektromagnet ini menyelesaikan masalah itulah. Di mana kita boleh kawal sejenis magnet itu bila kita mau magnet itu on ataupun off. So ini kita menggunakan ciri arus elektrik lah. So kita akan mengalirkan satu arus elektrik untuk menghasilkan kesan magnet. Contohnya, inilah contoh penggunaan yang selalu ada. Loceng elektrik ialah contoh alat yang menggunakan elektromagnet. So gambarnya agak kecil, so let me zoom in a little bit. Okay. So hampir semua loceng elektrik dia akan berfungsi dengan cara ini. So kamu nampak di sini ada gulungan-gulungan wire di sebelah yang di bawah ini loceng ada gulungan-gulungan wire ini. So biasanya bila kita mau menghasilkan elektromagnet untuk kasih kuat dia punya kesan elektrik, kita ambil wire dan kita kasih gulung dia. Bila kita kasih gulung dia rapat-rapat, dia akan kasih dia macam kasih lebih kuat lah, lebih pekat, bukan pekat pada, tapi kamu dapat dia punya idea. Dia akan merapatkan medan itu supaya dia lebih rapat dan lebih kuat. Now, kalau kita on sekarang, kalau kita kasih lengkap ini liter, kau boleh nampak ini liter, dan ada tenaga elektrik yang sedang mengalir, apa yang berlaku ialah dia akan tarik besi ini yang disambungkan dengan satu tukul. So, magnet akan tarik ini besi, dan besi ini akan, dan sebab dia ditarik, tukul itu akan kena pada lonceng. Now, apa yang dia buat ialah apabila besi ini ditarik, sekarang dia pasang satu switch di sini, secara otomatik dia akan putus. Dan apabila dia putus, lonceng itu akan kembali lagi kepada posisi asal. So, dia akan on off seperti inilah. So, okay, dia lengkap. Okay, dia akan tarik. Okay, dan dia akan kepada lonceng, dia ketuk dan dia putus. Kembali kepada posisi asal. Dan ini akan berlaku banyak kali lah. Lonceng sekolah yang kita sekarang jarang sudah dengar, tapi awal tahun kita selalu dengar itu bunyi lonceng sekolah, ada yang menggunakan prinsip ini.
Now, apa yang berlaku kalau kita coba menggunakan magnet biasa ataupun magnet kekal? Okay, mungkin satu kali saja kita guna itu magnet, itu tukul akan kena pada lonceng, tetapi sebab magnet itu berterusan, tukul itu tidak akan kembali kepada posisi asal. So itu adalah salah satu sebab sifat dia sebagai magnet tetap. Kita tidak boleh kawal lah bila itu magnet on dan off. Tapi dengan elektromagnet kita boleh lakukan seperti inilah, di mana kita boleh kawal apabila bila kita mau itu magnet tarik ataupun tidak, hanya dengan mengawal dia punya aliran elektrik. Alright, so let me just move to the next slide. Alright, so corak medan yang terbentuk bergantung kepada bentuk konduktor yang digunakan. Okay, so semua ini sama juga untuk semua magnet lah. Tapi untuk elektromagnet, corak medan yang terbentuk bergantung kepada bentuk dia. So adakah dia kena gulung, adakah dia lurus, bentuk U dan sebagainya. So sebagai contoh, garisan-garisan medan magnet ini yang dihasilkan oleh dawai lurus dan dawai gelung berbentuk bulatan sepusat. So ada bulatan lah, macam ada bulatan sepusat seperti ini. Alright. So arah medan magnet ini ditentukan oleh arah arus elektrik. So mana itu utara dan mana itu selatan akan ditentukan oleh arah dia punya pengaliran arus elektrik. So cara kita tahu ataupun cara kita boleh ramalkan mana dia punya arah medan magnet ialah dengan menggunakan apa yang kita panggil sebagai petua genggaman tangan kanan. Bukan kanan, silap type ya. Petua genggaman tangan kanan. Okay, so kita guna tangan kanan untuk membantu kita ingat mana arah medan magnet pada satu dawai lurus yang membawa arus. So perhatikan gambar-gambar ini. So kamu boleh perhatikan gambar-gambar ini di mana bentuk-bentuk yang berbeza akan menghasilkan bentuk medan yang berbeza. Sebenarnya banyak lagi, tapi kita akan melihat sajalah. So yang gambar yang paling kanan ini adalah contoh petua genggaman tangan kanan. So idea ataupun petua genggaman tangan kanan ialah ini. Ambil tangan kamu. So, ada tangan kamu di sini. Dan kamu buat satu genggaman seperti ini. Ataupun kamu buat satu thumbs up seperti ini. Dan apabila kamu buat satu thumbs up seperti ini, ibu jari kamu ialah, bayangkan ibu jari kamu ialah menunjukkan mana arah dia punya arus elektrik. So, arus sedang mengalir ke sini. Ataupun kalau dia mengalir ke sini, kamu kena kasih terbalik dia lah. Alright. Kalau ibu jari kamu menunjukkan arah aliran tenaga elektrik, jari-jari kamu yang lain itu akan menunjukkan arah medan dia. So for example, kalau arus dia mengalir ke sini, ke atas, maksud dia jari-jari kamu yang lain akan menunjukkan yang dia mengalir ataupun medan magnet mengalir dari sini ke sini. Seperti inilah mengikut arah jari kamu. So arus elektrik menunjukkan ke atas, medan ialah akan pusing seperti ini. Sama seperti yang ditunjukkan dalam gambar ini. Kamu boleh nampak ibu jari ke atas dan jari-jari putar ataupun dia menunjukkan arah putaran dia punya magnet. Okay, kalau dia ke arah bawah, dan sama juga lah arus ke arah sini dan medan akan putar ke arah ini. So itu yang dimaksudkan dengan petua genggaman tangan kanan. Alright. Satu lagi yang saya belum lagi sentuh di sini, elektromagnet selain dia lebih mudah dikawal, maksudnya kau boleh kawal bila kamu on dengan off. Salah satu lagi ialah elektromagnet biasanya kita boleh kawal berapa kuat dia punya tarikan magnet. Okay?
Sebab kekuatan dia juga akan bergantung kepada um, kekuatan elektrik yang kamu gunakan. So semakin kuat dia punya tenaga elektrik, semakin kuat dia punya tarikan magnet. So untuk keadaan-keadaan tertentu, contohnya lonceng, sekolah mungkin kita tidak mau menggunakan elektromagnet yang terlalu kuat. Nanti mungkin rosak kamu punya lonceng. Tapi ada juga elektromagnet yang digunakan di kawasan pembuangan sampah. Sebagai contoh, kawasan pembuangan sampah di mana mereka kena asingkan sampah-sampah plastik dengan besi. So untuk situasi-situasi sini, mungkin mereka kena gunakan elektromagnet yang lebih kuat. Right? So ada elektromagnet yang sangat kuat sehingga dia cukup kuat untuk mengangkat sebuah kereta, for example. So coba saya cek kalau saya boleh cari contoh di Google. Let me find electromagnet vehicle. So something like this. Let me just show you the picture. So kamu boleh nampak mesin-mesin seperti ini, dia boleh menghasilkan tenaga elektrik yang sangat-sangat kuat. Alright, so seperti ini. Let's look at this picture here. So, kamu boleh nampak di sini ada sejenis kenderaan yang kita gunakan untuk mengangkat besi. Dan sebenarnya dia boleh angkat jumlah besi yang sangat-sangat berat sebenarnya. Sebagai contoh, here's one. Dia boleh angkat yang sangat-sangat besar punya besi. Okay? Yang tidak dapat diangkat oleh seorang manusia. Okay, tetapi kita boleh juga kasih off supaya kita kasih jatuh. Ataupun bukan jatuh, tapi letakkan besi itu di tempat-tempat yang diperlukan. So, these are just examples lah. Banyak lagi contoh-contoh yang lain. But ini adalah beberapa contoh lah penggunaan magnet dalam setiap hari ataupun secara umumnya. Dan sebenarnya banyak lagi. So, saya akan bagi kamu beberapa contoh lagi. So, biasanya untuk soalan-soalan kemagnetan, biasanya yang selalu keluar ialah soalan tentang dia punya medan dan soalan tentang dia punya aplikasi. So, apa aplikasi? Yang pertama, jarum kompas. Ini kita sudah cakap lah. Jarum kompas ialah terdiri daripada semua magnet yang menunjukkan arah kutub. So cara kompas ini berfungsi ialah kompas mempunyai medan magnet, tetapi pada masa yang sama bumi kita punya planet ini juga mempunyai medan magnet sendiri, utara dan selatan. So magnet yang kecil akan mengikuti medan ataupun akan ditarik oleh medan magnet bumi yang lebih besar dan dia akan selari dengan utara dan selatan. So that's how it works. Itu salah satu. Ini lagi kad kredit dan kad debit. So saya tidak tahu kalau mungkin kamu belum lagi ada kad debit ataupun saya harap kamu belum ada kad kredit. Tetapi lain kali kamu coba lihat kad debit yang digunakan oleh mungkin orang yang lebih dewasa, ibu bapak kamu ataupun siapa-siapa saja. Kamu boleh perhatikan di belakang ada satu jalur warna hitam. Okay. Tiada pula saya punya dompet berdekatan. Ada satu jalur yang warna hitam di belakang dan jalur ini adalah sebenarnya jalur elektromagnet. Dan apa dia lakukan ialah magnet ini akan menyimpan maklumat-maklumat tertentu. Inilah sebenarnya kenapa kita kurang digalakkan ataupun kalau boleh kita kena elakkan dompet-dompet yang menggunakan magnet sebenarnya. Sebab takut nanti apa yang berlaku ialah magnet dalam dompet itu akan merosakkan ataupun mempengaruhi maklumat yang ada di dalam kamu punya kad debit. Biasanya
Tapi biasanya magnet yang digunakan dalam dompet tidak terlalu kuat lah. Jadi risiko dia rendah. Tetapi ada kawasan-kawasan ataupun ada mesin-mesin seperti elektromagnet yang mengeluarkan medan magnet yang sangat-sangat kuat. Kamu kadang-kadang akan disuruh, okay, buka dompet, buka apa-apa besi yang ada di badan kamu. Kalau kamu tahu apa itu mesin, kalau saya tidak silap dipanggil sebagai MRI machine ataupun CAT scan, di mana pesakit dimasukkan di dalam satu tiub, mungkin kamu pernah nampak di TV. Kalau orang yang sakit dia dimasukkan dalam satu tiub besar dan dia kena X-ray untuk melihat apa yang ada di dalam badannya. Itu adalah sejenis mesin yang juga menggunakan magnet yang sangat-sangat kuat, elektromagnet. Dan sebelum kamu dibenarkan masuk, kamu akan disuruh untuk buka apa-apa besi yang ada di badan kamu. So, that's another example lah. Another example, kunci bermagnet pada pintu menggunakan elektromagnet untuk mengunci pintu secara otomatik. So, pintu-pintu yang menggunakan mungkin kod ataupun biasanya pintu kaca, ini dia tutup menggunakan elektromagnet. So, bila pintu itu ditutup, dia akan mengalirkan tenaga elektrisiti dan pintu itu akan ditutup, tidak lagi dapat dibuka sehingga kamu masukkan kunci ataupun masukkan kod. Dan yang terakhir ialah mikrofon dan pembesar suara. So, kebanyakan speakers, headphones, mikrofon dan sebagainya. Mikrofon termasuk mikrofon dalam handphone, mikrofon di dalam earphone yang kamu selalu pakai, dia dan juga mikrofon yang sedang gunakan ini, dia mempunyai magnet, ya. Dan magnet ini apa yang dia lakukan ialah dia menghasilkan ataupun menukarkan bunyi kepada tenaga elektrik. So this is a little bit, ini tidak dalam buku teks kamu, tetapi apa yang dia berlaku ialah logam akan bergetar apabila saya bercakap. Dan dia akan mengganggu ataupun mengubah medan magnet itu. Dan melalui proses-proses tertentu, getaran itu akan ditangkap oleh medan magnet dan diubah kepada bunyi yang kamu boleh dengar sekarang ini. And so it's a very interesting process lah. Tapi untuk itu kita tidak akan terlalu secara asasnya dia berfungsi seperti itu. Dan itu saja untuk topik ini. So, kita sudah habis dengan bab 7. Alright. So, ada apa-apa soalan dari mana-mana pelajar? Sama ada tentang elektromagnet ataupun mengenai yang sebelum ini, yaitu jenis-jenis litar, voltan, rintangan, arus dan sebagainya. Ada any other questions from any students mengenai itu? Okay, so if you have any questions, go ahead and type them. So apa yang